Perkara yang pertama sekali adalah respon saya berkenaan dengan permohonan maaf daripada saudara Lepat. Of course, kami bukanlah orang yang lurus bendul ya. Bila saya buat posting berkenaan dengan permohonan maaf saudara Lepat, of course kami sudah lihat video beliau dan semua orang yang ada akal yang paling minima sekalipun akan tahu bahawa ia penuh dengan sindiran sebenarnya dan permohonan maaf yang bukan kerja saya untuk judge ikhlas ataupun tidak ikhlas. Jadi semua orang yang ada minima akal akan tahu bahawa permohonan maaf tersebut dihiasi dengan sarkasm yang bagi saya tidaklah berkualiti sangat, kan? Tidaklah berkualiti sarkasm itu. Tetapi tak ada masalah. Ya? Beliau ikhlas ke tidak ikhlas ke, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya nak sentuh di sini adalah dalam video terakhir beliau, ya, dalam video terakhir saudara Lepat, dia punya tonasi tu ada lebih rendah sikit berbanding dengan video yang sebelum. The second last video yang dia mendakwa membuat permohonan maaf itu, kalau banding dengan video terakhir dan video yang itu, kita lihat video yang terakhir ni intonasi dia agak tenang sedikit. Dan apa yang beliau cakapkan dalam video yang terakhir itu, beliau ada mengulangi satu perkara. Beliau kata apa? Beliau hidup dia dah tak best. Dalam keadaan sekarang ni tak best hidup dia. Ataupun mengganggu kebahagiaan dia. Apa benda yang mengganggu kebahagiaan dia? Apa yang buat hidup dia jadi tak best? Saya suspek adalah isu yang dia hadapi dengan Dr. Mazhar, dengan Kamilin dan juga saya. Okay? Dia asyik mengulang-ulang nama kami pada second last video dia. Jadi itu anggapan saya. Dia tak happy sebab apa? Sebab saya yakin ada bebanan. Satu bebanan pada jiwa dia. Dia ulang dekat 3-4 kali kalau tak silap saya tentang tak happy, hidup dia tak best, tak best. Mungkin ada yang kata, Ustaz, mungkin itu drama dia sahaja. Kan? Bagi saya, dia drama ke tak drama ke is not important. It's irrelevant. It's irrelevant. Sebab bagi siapa yang mengikut video-video beliau, ketika beliau mengamuk-ngamuk tu, dia memaki hamun Dr. Mazhar, Kamilin dan saya. Awak kalau perhatikan, jelas bahawa beliau memang benar-benar terkesan. He is seriously affected by our criticism. Dia sangat terkesan dengan kritikan yang kami arahkan kepada beliau. Sedangkan kritikan yang kami tujukan bukan kepada batang tubuh. Maksudnya kami tak hina dia secara Lepat itu. Tidak. Tapi ideas dia. Tulisan di dalam buku-buku dia. Ceramah-ceramah dia. Itu yang dikritik. Tetapi orang yang tak tahan panas, kan, tak sepatutnya masuk dapur, kan. Tapi kita tengok dia tak boleh tahan. Baru sikit ini saya rasa. Saya kata baru perkara yang sedikit. Awak nak bercakap tentang agama, awak nak bercakap tentang Quran, awak nak bercakap tentang Nabi, awak nak bercakap tentang ma'rifatullah. Takkan bila kena kritik sikit, dah sampai hilang kebahagiaan. Saya bukan menghina. Saya hanya terkejut. Saya terkejut. Kan? I expected more. Kan? Sebab looking back at what he claimed to have experienced in his life, kesusahan-kesusahan hidup yang dia dah hadapi dalam kehidupan dia. Apa yang kami kritik ni sikit aja. Tapi kenapa benda ni betul-betul burden him? Kenapa perkara ni betul-betul membeban dia? Dan bila tengok video-video maki hamun dia tu, jelas bahawa he cannot get it out of his mind. He cannot even get it out of his mind. Pada fasa tersebut tu lah. Sekarang ni tak tahulah. Pada fasa tersebut, he cannot get it out of his mind. Dan adakah dia tak expect benda-benda macam ni? Saya sangat pelik. Adakah saudara Lepat ni tidak expect apabila dia menulis buku-buku seperti itu? Apabila membuat ceramah-ceramah seperti yang dia sampaikan? Adakah dia tidak menyangka bahawa akan ada orang yang akan mengkritik beliau? Kan? So, it's a little bit, bagi saya, a little bit naif. Itu adalah tanda-tanda kenaifan. Bagaimana orang-orang seperti ini boleh mendakwa bercakap tentang ilmu ma'rifat? Sedangkan kena panas sikit aja. Cannot take the heat. You cannot take the heat. Kan? Pertama sekali you cannot take the heat apabila you dah maki hamun orang. Itu tanda you cannot take the heat. Lepas tu you dakwa you tak best. Hidup you jadi tak best sebab ni. Saya kata relax lah, kan? Relax. Kalau you betul-betul jujur dan konsisten, ikhlas dengan perjuangan you, sabarlah. Sabar. Kalau you betul-betul mendakwa you bawa jalan ma'rifatullah, kan?
Bacalah kisah-kisah orang-orang yang mendakwa bawa jalan ma'rifatullah dulu macam mana. Orang yang bawa jalan yang benar-benar ma'rifatullah lah. Kamu menyangka kamu bawa jalan yang benar, maka saya sangat terkejut sebenarnya. Saya sangat terkejut. Tapi saya terkejut dengan awak punya apa kita kata steam tu macam dah hilang, lose steam. Dia punya semangat fuel tu macam dah hilang sekejap. Macam lah, saya tak kata dah hilang. Saya yakin beliau akan teruskan dengan jalan beliau. Tapi saya faham kenapa dia boleh rasa macam tu. Okey. Saudara Lepat tidak ada orang lain yang boleh saudara Lepat salahkan. You cannot blame anyone else but your own self. Okay. You tulis perkara yang bukan-bukan. You bercakap yang bukan-bukan berkenaan Al-Quran, berkenaan Sunnah, berkenaan dengan para ulama Islam. Kan, lepas tu you pergi maki hamun orang. Orang yang kritik you, you bukan nak dengar, pasang telinga betul-betul. You maki hamun orang. Macam mana nak datang kebahagiaan dalam jiwa? Tak pelik kalau Allah tarik kebahagiaan itu. Ini saya bukan mendoakan. Saya ingin memberi peringatan kepada semua. Agama Allah ni ada yang jaga. Ada yang jaga. Of course Allah yang jaga. Para malaikat pun jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila anda menyerang agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa penyelewengan anda, you don't think that there will be no repercussion. Okay? Mungkin tidak ada repercussion dalam dunia ni. Mungkin anda tidak ditangkap. Mungkin jabatan agama tidak buat apa-apa kepada anda. Mungkin. Tetapi jangan ingat tidak ada kesan lain. Ya, itu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap itu sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk you duduk, you muhasabah diri. Untuk you duduk dan you muhasabah diri. You maki hamun Dr. Kamilin, you maki hamun Dr. Mazhar. Saya tak apalah, saya small fry. You want to call me anything, you nak call me beruk ke, you nak call me gorilla ke, I don't have any problem with that. Tapi you touch Islam, I will stand up. And all truthful Muslims will stand up. You nak maki kita, you nak bakar jasad ni, you nak hina, you nak kritik the person of Nodros ni, I don't care. Saya tak kisah. Saya yakin Dr. Mazhar kami tak kisah pun sebenarnya. Tapi bila kamu sentuh agama Islam, kamu bercakap benda bukan-bukan tentang agama Islam, we will stand up. We will find you. We will stand up, we will find you. And we will be like a mountain on your back. Okay? We will be like a mountain on your back. Kamu pergi maki Dr. Kamilin, Dr. Mazhar. Mungkin diorang ni ulama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin wali di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pergi maki hamun mereka, kamu ingat tidak ada kesan kepada diri kamu. Yang ini bukan peringatan kepada Lepat saja, ini peringatan kepada orang-orang lain juga. Hati-hati apabila kamu nak menghina, nak mengkritik, nak memaki hamun orang. Kalau kena salah orang, dia akan patah balik kepada kamu. Tidak mustahil Allah akan cabut rasa kebahagiaan itu dan menggantikannya dengan perasaan yang tidak baik. Tidak mustahil. Saya bukan mendoakan. Saya memberi peringatan that these things do happen. Don't play around with Allah's religion. Jangan kita ingat tanah saja ada sumpahnya. Jangan kita ingat kawasan saja ada sumpahnya. Ingat agama ini tidak ada sumpahnya. Ingat agama ini Allah biarkan begitu sahaja. Ingat orang-orang yang membawa agama ini Allah akan biarkan begitu sahaja. Dihina, dimaki. So tolong ambil perhatian. Kalaulah benar apa yang beliau cakapkan itu, saya harap ini jadi point of muhasabah kepada beliau. Tapi kalau beliau tidak mahu mengambil peringatan, it is up to him. It is up to people yang nak meneruskan dengan jalan ma'rifat yang sebenarnya bukan ma'rifat ini. Satu penyelewengan ke atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, ke atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. It is your choice. It is your choice. Tak ada orang paksa pun. Tak ada orang paksa. Tak ada orang letak tembak kat kepala anda untuk suruh anda berhenti pun. Kami hanya setakat mengkritik saja. We just criticizing you. So jangan nak kata kami paksa-paksa. We don't force anyone. Tak ada orang letak tembak kat kepala anda. Tidak ada orang ancam bunuh kepada anda. You still can say whatever you want to say. Kan? Kami hanya mengajak anda berhujah secara ilmiah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam 2 video terakhir saudara Lepat ni, kita lihat beliau ikut ataupun menggunakan strategi yang biasa beliau gunakan. Beliau akan campak-campak ayat. Surah ni, ayat ni, surah ni, ayat. Main campak saja. Main campak sesuka hawa nafsu dia. Sebab saya yakin dia tahu. Rata-rata pendengar dia tak periksa pun. Atau mungkin tidak ada kemampuan untuk memeriksa apa ayat yang dia nukil. Betul tak kefahaman dia? Adakah itu yang difahami oleh Rasulullah SAW? Adakah itu yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan?
yang boleh kita fahami dengan ayat yang datang sebelum, ayat yang datang sesudah. Sebab Quran ni saling mentafsirkan. Dan Rasulullah juga mentafsirkan Al-Quranul Karim. Dan para sahabat Nabi mentafsirkan Al-Quranul Karim. Para tabi'in mentafsirkan Al-Quranul Karim. Para tabi'in mentafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi Quran ni bukan, agama Islam ni bukan agama cowboy. You just campak-campak ayat. Surah ni ayat ni. Surah ni ayat ni. You ingat agama Islam ni cowboy lah. Itu manhaj cowboy. Agama Islam ni agama yang berprinsip, berdisiplin. Kita berdiri di atas manhaj ilmu. You nak quote a verse. You nak nukil satu ayat. You bawakan pertama sekali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan berkenaan dengan ayat itu. Sebab satu ayat ni kadang dekat ayat lain dijelaskan. Lepas tu bawa apa yang Nabi faham daripada ayat tu. Bukan terus lompat terjemahan. Ini bukan cara umat Islam. Kalau cara begini dibiarkan dan diizinkan sesiapa buat sebegitu itu, apa akan jadi dengan agama ni? Chaos. Any Tom, Dick and Harry can come, pick up the Quran, ambil terjemahan, lepas tu main campak-campak ayat macam tu. La haula wa la quwata illa billahil azim. Saya minta kepada para pendengar beliau, kamu izinkan diri kamu dipermain-mainkan, dihina-hina seperti itu lah. Dia menganggap kamu ni betul-betul tak ada akal, sebab tu dia buat macam tu. Kalau dia menghormati dia punya audience, para pendengar dia akan kasih penyampaian yang berkualiti dengan rujukan yang mantap secara ilmiah. Dia tak akan main campak-campak saja macam tu. Kalau dia menghormati audience dia lah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Antara ayat-ayat yang beliau nukil, Suratul An'am ayat 52. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Beliau menukil ayat ni dalam konteks bercakap berkenaan dengan saya, Kamilin dan Maza, Dr. Maza mengkritik jalan ma'rifat ini. Bukan ma'rifatullah, ma'rifat. Saya namakan sebagai ma'rifat. Sebagai jalan ma'rifatullah yang menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia nukil ayat ni, sedangkan ayat ni adalah berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang dianggap sebagai orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak dipandang, yang tidak ada nama dalam masyarakat. Sebahagian golongan munafik mengkritik mereka, kata, kenapa Rasulullah SAW associate diri dia dengan orang-orang macam ni? Ni orang-orang yang tidak ada kelas. So Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Rasulullah, jangan ketepikan orang-orang macam ni. Apa kena mengena dengan jalan makrifat kamu? Tak ada kaitan. Jangan suka-suka ambil satu ayat untuk sokong jalan masing-masing. Bawa bukti dulu that he is talking about what you are talking about. Ayat ni bercerita berkenaan dengan benda lain, dia pergi ambil orang yang mengkritik jalan makrifat dia. La haula wala quwata illa billah al-azim. Kemudian dia quote ayat surah 16 ayat 37, suratul Nahl. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahu min nasir. Dia nak kata bahawa tidak ada orang yang boleh menyesatkan sesiapa, tidak ada orang yang boleh memberi hidayah kepada sesiapa. Dia dengan menukil ayat ni. Allah tegur Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kamu betul-betul nakkan hidayah bagi orang-orang tertentu, ketahuilah bahawa kalau Allah dah sesatkan seseorang, tak ada orang yang boleh beri hidayah kepada dia. Wa ma lahu min nasirin. Mereka tidak akan ada penolong. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi berkenaan dengan orang-orang yang Allah dah laknat dah. Sebab apa? Sebab mereka biadab dengan Rasulullah SAW. Mereka biadab dengan Al-Quranul Karim. Allah kunci mati hati mereka. Maka orang-orang seperti ini, Allah beritahu Nabi, jangan harapkan keimanan mereka. Ini Nabi dapat wahyu ni. Dapat wahyu ke? Dalam video terakhir beliau bercakap berkenaan dengan saya, berkenaan dengan Kamilin, berkenaan dengan Dr. Maza. Seolah-olah kami ini dah confirm sesat dan hati sudah tertutup dan tidak akan diberi hidayah. Seolah-olah begitu. Itulah yang diulang-ulang. Walaupun ada ayat yang beliau nukil seolah macam satu hari mereka akan faham juga. Tetapi hujung-hujung apa yang beliau sampaikan tu seolah macam it is what it is. It is what it is. We understand what you meant. Kita faham apa yang kamu maksudkan. Jadi soalan dia kepada saudara lepas ni, kalau beliau percaya bahawa tidak ada orang boleh beri hidayah kepada siapa, tak ada orang boleh sesatkan sesiapa, yang kamu duk sibuk buat live buat apa? Kamu nak betulkan apa? Kamu nak kritik siapa? Kamu nak ajar apa? Kamu tak perasan apa kamu buat? Kamu buat apa yang kamu kritik sendiri.
Kan? Kamu nak membetulkan sesuatu dan kamu nak menyalahkan sesuatu. Kenapa ayat ni kamu tak letak cermin, letak dekat cermin, kamu lihat, pancarkan kepada diri kamu sendiri. Sebab kamu salah faham ayat ni. Kamu salah faham ayat-ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata dia beri hidayah kepada siapa dia nak dan dia sesatkan kepada siapa yang dia nak. Allah bukan suka-suka randomly sesatkan orang, beri hidayah kepada orang, bukan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan orang yang memang inginkan kesesatan dan kejahatan. Dan Allah beri hidayah kepada mereka yang inginkan hidayah. Lillazina tadau hudan, Allah kata. Bagi mereka yang nakkan hidayah, bagi mereka yang mengambil jalan hidayah, Allah akan tambah hidayah untuk mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apabila mereka itu sukakan kesesatan, menyeleweng, maka Allah tambahkan penyelewengan mereka. Jadi Allah bukan jenis suka-suka nak sesatkan orang, beri hidayah pada orang. Tak, ada yang kita kena buat. Ada syarat dia untuk melayakkan diri kita untuk mendapat hidayah Allah ataupun kesesatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apa? Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan lupa ayat tu. Allah perintahkan mesti bangkit di kalangan kamu satu golongan yang memerintahkan manusia ataupun mengajak manusia untuk buat kebaikan dan menghalang mereka daripada melakukan kejahatan. Dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh buat, Allah suruh tegur, nampak salah kena kritik. Khususnya bila bercakap tentang akidah, cakap tentang fiqh Islam, cakap tentang tasawuf Islam. Bila nampak salah kena tegur. Dan kena promote kebaikan kepada masyarakat. Dan orang yang menegur kesalahan dan orang yang menyebarkan kebaikan, mereka sekali-kali tidak pernah menyangka hidayah itu datang daripada diri mereka. Hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya menjadi saluran-salurannya sahaja. Mereka hanya menjadi salurannya sahaja. Jadi kenapa bila saudara Lepat bercakap tentang ma'rifatullah dan sebagainya, dia tak nukil ayat ni ke atas diri dia sendiri. Tapi bila orang lain menegur dia nukil ayat ni ke atas orang. Ini adalah sikap yang tidak ada adab dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada adab dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian, dalam surah An-Nahl ayat 93, dia quote, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun." Kalau Allah nak, kalau Allah kehendaki, dia akan jadikan kamu satu umat. Maksud dia semua Allah akan menjadikan orang beriman. Kalau Allah nak, dia boleh buat benda tu. Kalau Allah nak, Allah boleh paksa orang yang tak nak Islam untuk dia nak Islam. Allah boleh paksa, Allah boleh tukar hati dia. Kalau Allah nak, Allah boleh paksa semua orang yang murtad untuk balik pada Islam. Allah boleh paksa ateis untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tak buat macam tu sebab dunia ni adalah tempat ujian. Kalau Allah dapat paksa-paksa, dah bukan ujian lagi dah. Walakin yudillu man yasha. Tapi Allah sesatkan siapa dia nak dan beri hidayah kepada siapa dia nak. Dan ingat, ayat ini bukan secara mutlak begitu. Allah randomly suka-suka pilih, ni aku nak sesatkan, ni aku nak hidayah. Jangan lupa, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Al-Adil dia. Al-Hakim dia, maha bijaksana. Jadi jangan bercakap seolah-olah macam Allah nak sesatkan siapa-siapa je dia nak, dia boleh sesatkan siapa-siapa nak beri hidayah. Yes, of course. He can do whatever he wants. Tapi jangan lupa dia mengingatkan kita bahawa dia maha bijaksana, dia maha adil, dia maha pengasih. Mustahil dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil buat secara zalim. Menyesatkan orang tanpa sebab. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi jangan gambarkan seolah Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ingat, fayudillullahu ma yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa dia nak, Allah beri hidayah kepada siapa nak. Betul. Betul lah. Siapa yang nak hidayah Allah kasih, siapa tak nak Allah tak kasih. Ikut suka Allah Subhanahu Wa Taala. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak, semua orang atas muka bumi ini akan beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, adakah kamu nak paksa orang sehingga mereka jadi beriman? Saya lepas mengikut ayat ni. Siapa paksa hang? Siapa paksa kamu untuk ikut jalan kami? Kami menyampaikan. Macam saya kata tadi, tak ada orang nak paksa kamu. Iman ni tak boleh nak ada paksa. La ikraha fid din. So why are you quoting this verse? Kamu rasa dipaksa lah. Lemah sangat ke jiwa kamu sampai rasa dipaksa? Orang tak paksa pun rasa dipaksa. Orang kritik saja rasa dipaksa. Sisi sangat ke? Saya tanya ni, sisi sangat ke kamu ni?
Allah tegur Rasulullah bahawa hidayah ni tak boleh dipaksa-paksa kepada manusia. Apa kita kena buat? Sampaikan dah. Sampaikan, kalau salah kita kritik. Orang nak terima, orang tak nak terima, itu up to them lah. Sama juga macam orang nak kritik kita, up to them. Kalau betul kita terima, kalau salah kita tolak. Kita semua ada minda masing-masing, kita kena cari ilmu, kita kena buat penapisan. Kemudian, ikut surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa maksud ayat ni? Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, maka kami yang akan menjaga Al-Quran. Beliau nak mengatakan bahawa kan, ada sebahagian kami yang mendakwa bahawa ada orang menyelewengkan Al-Quran. Dia kata tak payah bimbang-bimbang sebab Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala akan lindung. So apa nak bimbang-bimbang ada orang selewengkan Al-Quran? Ini kefahaman basic yang beliau tak faham. It's a basic thing sebenarnya. Quran itu tak ada siapa boleh kacau. Dia akan terpelihara sampai hari kiamat. Apa yang orang-orang jahat ni akan kacau? Dia akan kacau kefahaman orang. Dia akan selewengkan makna Al-Quran itu ke dalam minda orang yang jahil. Itulah yang dibuat oleh orang-orang yang membawa ajaran sesat. Dia tak berani nak tukar ayat Al-Quran. Walaupun sebahagian mereka hari ini, yang bukan ayat Al-Quran pun dia main sembuh je ayat Al-Quran. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Kan, dia kata ni ayat Quran. Lepas tu ada pula lagi pun kata la maujuda illallah ada dalam Quran. Ini suka-suka hati reka-reka ayat dalam Quran. Walaupun ada pihak macam tu, tapi rata-rata mereka tak akan berani untuk ubah ayat Quran. So we're not talking about people changing the words of the Quran. Tapi mereka akan berusaha untuk menyerang makna Al-Quran dengan menyelewengkan makna sesuka hawa nafsu mereka, dengan menggunakan manhaj ataupun metodologi cowboy mereka. Dengan menggunakan metodologi cowboy mereka. So, you tell us not to worry is invalid. Is invalid. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian beliau tutup dengan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak buat apa. It is what it is. Kan? Seolah-olah beliau nak menggambarkan bahawa saya, Kamilin, Dr. Kamilin dan Dr. Mazhar sebagai sesat tidak ada harapan. Saya rasa semua yang mendengar apa yang saya, Dr. Kamilin, Dr. Mazhar cakap, kami tidak pernah sekali pun mendakwa benda-benda seperti itu. Kita tak tahu hujung seseorang. Saya tak tahu hujung saya tak tahu hujung Lepat, saya tak tahu hujung Dr. Kamilin, saya tak tahu hujung Dr. Mazhar. Tapi bagaimana seorang Muslim yang mendakwa mengajar ma'rifatullah boleh bercakap benda-benda seperti ini? Menggambarkan seolah-olah macam the fate is sealed. That these people memang sesat, hati buta, hati mati, takkan boleh faham. What makes you arrive to that conclusion? Dan kalau hati kamu bersih, orang hati bersih tidak akan sampai rumusan seperti itu. Kemudian beliau nukil ayat inna syani'aka huwal abtar untuk mempertahankan jalan beliau. Bahawa sesiapa saja yang menghalang jalan mereka akan dibinasakan. Wal abtar, dialah akan binasa. Kamu ni nabi ke? La haula wala quwwata illa billah al azim. Jadi teguran saya, Lepat dia nak dengar, tak nak dengar itu dia punya hal lah. Okay. Tapi yang saya concern adalah para pendengar. Mereka yang tidak ada immunization, tak ada vaksin, dia tidak divaksin oleh ilmu. Yang bila dengar setakat bercakap sedap sahaja, nampak cool, nampak kena dengan gaya, saya suka dengan gaya dia. Kita cari agama ni, kita cari kebenaran ni atas dasar apa? Taste saya kena. Kita ikut berdasarkan apa? Atau berdasarkan kebenaran? So cuba fikirkan. Please respect yourself. You need to demand higher than him. Kalau kamu nak dengar pasal makrifat daripada dia, kamu kena minta lebih. Macam mana orang yang ajar makrifat, dia maki hamun, tak boleh kawal diri dia. He is out of control. He cannot control himself. He cannot control his anger. Jelas, very clear. Dan dia terkesan sampai jadi tak happy sekejap just because of this. Kamu nak ikut orang macam ni? Ya Allah, orang biasa ada lagi kuat jiwa daripada orang macam ni. Orang yang tak mendakwa makrifat, yang tak bercakap hari-hari tentang makrifat pun, ada yang lebih kuat jiwa dia. Saya rasa orang tu mak awak dekat rumah, bapa awak dekat rumah, adik-beradik awak sendiri, yang jiwanya kuat menghadapi cabaran hidup. Tak ada nak komplain, nak maki-maki orang, tak ada. Ni tak, orang macam ni juga yang kamu nak dengar. Ini ucapan saya kepada pengikut, tolonglah, fikirlah. Dan kalau nak kritik-kritik dengan ilmiah, kalau tak setuju dengan apa saya cakap, nyatakan di mana salah. Nyatakan di mana salah. Jangan beragama mengikut kehendak hawa nafsu kita.
Ini aku suka, aku buang. Ini aku ikut. Aku tak suka, aku buang. Tanya diri, kenapa aku suka? Kenapa aku tak suka? Adakah aku suka dengar sebab nafsu aku suka atau akal aku yang suka? Sebab dia kena dengan hawa nafsu aku ikut atau apa? Ni kita kena muhasabah. Tanya diri kita sendiri. Tanya diri kita sendiri. Ini peringatan saya. Akhirnya pilihan di tangan masing-masing.